Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 30 Mei 2021. Baik perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan 265 kes positif baru semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 61,847 kes. 4 kematian direkodkan, iaitu 2 di Kota Belud dan masing-masing 1 kes di Kuala Penyu dan Kota Kinabalu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Dato' Seri Panglima Masdi Manjun yang juga jurucakap rasmi berkaitan COVID-19 bagi Sabah, seramai 1,407 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 418 orang di hospital dan 984 orang di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC Awam dan di Pusat Tahanan Sementara PTS Penjara 5 orang. Bilangan pesakit COVID-19 yang masih berada di unit rawatan rapi ialah 71 orang dan 25 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Daerah Tawau mencatat kes baharu tertinggi dengan 72 kes, diikuti Kalabakan 46 dan Kota Kinabalu 34 kes. Bilangan pendaftaran penerima vaksin semalam sebanyak 8,037 menjadikan jumlah akumulatif 541,016 orang. Sementara itu, satu lagi kluster baru direkodkan di negeri ini semalam, iaitu kluster Patuma di Kota Kinabalu. Ia mula direkodkan pada 18 Mei lalu menerusi saringan bergejala di klinik swasta. Kes Indeks merupakan seorang lelaki 55 tahun pemandu Grab yang juga Bilal di Masjid Al-Falah Kepayan. Pasukan kawalan bertindak pantas dengan menjalankan saringan kontak dan mendapati 10 lagi kes positif, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 11 kes. Berdasarkan siasatan awal, kes indeks dipercayai mendapat jangkitan daripada jemaah yang gagal mematuhi SOP ketat sepanjang berada di masjid terbabit. Selain itu, potensi penularan juga disumbang oleh segelintir jemaah yang masih hadir ke masjid walaupun mempunyai gejala. Setakat semalam, 133 sampel pertama telah diambil dan 33 sampel lagi masih belum selesai. Sementara itu, kerajaan negeri bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 31 Mei sehingga 13 Jun di Kampung Padawan Papar serta melanjutkan PKPD di Kampung Sungai Langgas Kunak dan Felda Sahabat 40 Kampung Kebara Sakti Mukim Tunku Lahadatu dalam tempoh sama. Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pelaksanaan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown fasa pertama di seluruh negara bagi tempoh 14 hari bermula 1 Jun hingga 14 Jun ini. Kalau tidak lockdown, keadaan jadi lebih teruk. Jadi semua orang akan menghadapi masalah ini, termasuk kita sendiri. Staf nanti semua sakit, kita pun sakit. Jadi jadi saya minta kalau boleh kerajaan pencepatkan vaksinasi lah. Actually dia akan helping the KKM untuk mengurangkan jangkitan. Ini adalah objektif untuk semua. Tapi kalau dari segi orang cakap ekonomi wise pula, memang dia akan efek duit poket orang yang terpaksa tiada gaji, tiada bekerja, tapi itu adalah sementara. Lebih risau pasal yang anak-anak kami orang yang already go to school, now tidak boleh pergi sekolah and they have to study online, and it's a great challenges for kami orang lah yang family ni lah, because kami have to put our time mengajar di rumah, lepas tu bekerja. Menyokonglah tindakan kerajaan melaksanakan total lockdown ini, kerana kita pun takut dengan kes-kes yang begitu meningkat sekarang ini. Kita kena berkorban, kita patuhi arahan kerajaan untuk kepentingan kita semua. Kes makin meningkat dan makin merisaukan. Hampir meningkat hingga 10 kes kan, supaya kita dapat break the chain. So rakyat semua haruslah bagi kerjasama. Kita lockdown diri kita di rumah and semua menjaga SOP. Akademik sekarang sedang naikkan, meningkatkan. So kita patut sajalah patuhi SOP lah yang dikeluarkan oleh kerajaan lah. Dan memang
bisnes ada jejas lah, ada kurang lah. Jadi kita pun tak ada pilihan bah. Kita ikut sajalah SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Keputusan ini dibuat selepas mengambil kira situasi terkini penularan COVID-19 di Malaysia dengan jumlah kes harian telah melebihi 8,000 kes dan kes aktif melebihi 70,000 kes. Ya, sementara itu, tinjauan RTM di Pasar Pemborong Sayur Jalan Pintas Pinampang mendapati pematuhan waktu operasi ditetapkan diterima baik peniaga dan pengunjung. Masih lagi baiklah, tidak macam selalu lah. Tapi sekarang ada macam ketat sikit lah dari segi SOP lah. Kadang makan awal pergi sini lah. Tapi kadang kalau masa hari pekerja paling senang pun hari Sabtu saja. Kalau hari biasa ada payah sikit lah. Bagus juga lah untuk sebab apa kan, untuk mengurangi tu kes meningkat bah. Jadi kalau begini kan boleh kita untuk membantu mengurangkan COVID lah. Kebaikan dia tu okey jugalah. Macam bilang orang ada kelonggaran sikit, jangan saya tidak boleh masuk lah. Kalau bilang orang boleh disuruh masuk, ada okey sikit, jangan saya tidak disuruh masuk. Pastikan bilang orang jam 2 tu dia tutup, macam kami dari Keningau mengangkat barang tu dia benarkan masuk, bolehlah. Aktiviti operasi pasar harian, tamu, tani dan borong masih dibenarkan dan tertakluk kepada penilaian risiko oleh pihak berkuasa tempatan. Susulan kejadian lelaki diterkam buaya di Sungai Gadong Laut, Bintuka Beaufort pada Jumaat lalu, Wakil Rakyat Lumadan Ruslan Muharram memohon agar Jabatan Perkhidmatan Sabah memantau dan menangkap sang bedal di kawasan berkenaan selepas mangsa nyaris maut dalam kejadian tersebut. Menurut Roslan, beliau terkejut dengan kejadian malang yang berlaku ke atas Kasturi Alang, 53 tahun terpaksa menerima 17 jahitan. Kita minta kerjasama daripada Jabatan Perkhidmatan supaya menangkaplah buaya-buaya yang berkeliaran ni untuk memberi jaminan kepada masyarakat kita untuk mencari rezeki. Karena mereka itulah salah satu tempat mereka mencari rezeki. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa berkunjung ke rumah Kasturi Alang di Bintuka Beaufort. Sementara itu, berkongsi peristiwa ngeri, Kasturi bersama isteri Mashita Ali 36 tahun dan ibu mertua keluar rumah sekitar 9 pagi mencari lokan dan siput di kawasan berkenaan, tidak menyangka diterkam buaya dari arah belakang sehingga berlaku pergelutan di sekitar pokok nipah yang menjadi faktor beliau berjaya melepaskan diri daripada gigitan sang bedal. Tapi masa kejadian tu saya dapat menjerit lah. Saya saja, bergelut saja tu. Lebih kurang dalam 5 minit saja. Tempat kejadian tu sempit. Dia pun tiada kekuatan. Pokok nipah. Sempitlah tempat kejadian. Kalau di tempat yang lapang tidak tahulah. Dia berlari itu dari lepas dia kejadian tu, dia berlari. Macam orang ketakutan. Itulah saya tanya dia kenapa, saya bilang. Dia tidak bercakap, dia bagi signal saja. Sudah tu saya bilang, kenapa? Buaya tu yang ada buayanya. Itulah kami kelang kabut naik. Beliau bergegas ke klinik kesihatan Padas Damit bagi mendapatkan rawatan, kemudiannya dihantar ke Hospital Beaufort untuk rawatan lanjut sebelum dibenarkan pulang. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK peringkat daerah Tenom yang diadakan di Dewan OKK Sangau Jalan Pekan Melalap mendapat sambutan luar jangka. Keadaan itu menunjukkan tahap kesedaran mendapatkan vaksin semakin tinggi dalam kalangan masyarakat setempat. Ini adalah baiklah dibandingkan dengan permulaan masa kita mula buat program ini. So program ini dia sangat membantulah kalau di kawasan pedalaman ini sebab memudahkan mereka untuk mendapatkan vaksin. Nampaknya sambutan orang ramai begitu menggalakkanlah. Jadi kita berharap kepada masyarakat di luar sana di mana yang belum mendaftar vaksin ataupun belum mendaftar, kita alu-alukan kepada rakyat-rakyat di luar sana supaya dapat hadir. Sambutan untuk Dewan hari ini sungguh menggalakkan daripada seluruh mukim kampung Mukim Melalap, dan harap Kementerian Kesehatan mengadakan program seperti ini supaya penduduk kampung Melalap, Mukim Melalap dapat menerima vaksin sepenuhnya. Hari ini saya
menemani mama saya pergi vaksin. Selepas vaksin nampaknya dia tidak apa-apa juga selepas berehat. Dia sekarang umur 80 tahun. Harapan akan datang, harap program ini dapat berterusan. Sebelum ini, program turun padang PICK diadakan di Kampung Rundum dan Kapulu di daerah kecil Kemabong, kira-kira 63 km dari Pekan Tenom. Keningau melancarkan hotline aduan ingkar SOP COVID-19. Pelancarannya disempurnakan Pegawai Daerah Keningau merangkap pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Keningau, Walter Kenson, di perkarangan Pejabat Daerah Keningau. Menurut Walter, sesiapa saja boleh membuat aduan dengan menghantar maklumat melalui talian WhatsApp KKM Keningau atau PDRM Keningau. Segala maklumat pengadu akan dirahsiakan. Sesiapa masyarakat Keningau, sesiapa saja layak untuk melaporkan ini. Kalau mendapati ada satu acara sosial yang melanggar SOP di kawasan luar bandar, di bandar atau mana-mana saja, sila laporkan kepada ada 2 hotline yang kita sediakan. Pasukan hotline ini turut disertai beberapa agensi seperti Majlis Daerah Keningau, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Penerangan Keningau. Beliau mengalu-alukan inisiatif pemimpin setempat di daerah ini untuk memasang papan tanda larangan kepada orang luar untuk masuk ke kampung masing-masing bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 dalam tempoh sekatan pergerakan bermula 1 hingga 14 Jun ini. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Kami dari Unit Penerbitan Berita Ehwal Semasa RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Kotobian Tadau Tagayo Do Keamatan. Terus patuh SOP, amalkan kawalan Kediri. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.